maka dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji Makri untuk mulakan kita punya kursus pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada pagi ini kita dipertemukan lagi walaupun dalam suasana maya, suasana PKP. Kita jumpa pada jarak jauh, tapi insya-Allah pada hari ini kita akan berkongsi satu lagi ilmu pertanian kita, iaitu berkenaan dengan plant booster ataupun booster tanaman. Seterusnya, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Johor khususnya kerana masih lagi beri kepercayaan kepada saya untuk sama-sama berkongsi ilmu pertanian ini kepada semua APT di negeri Johor khususnya dan umumlah siapa yang memerlukan ilmu ini. Jadi kita akan mulakan berkenaan dengan plant booster ini. Yang pertama sekali saya nak jelaskan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan plant booster ataupun booster tanaman. Bila sebut booster, kita kadang boleh panggil penggalak tanaman ataupun perangsang tanaman. Okey. Jadi maknanya tanaman dah hidup tapi kita nak rangsang dia supaya dia lebih kuat, supaya dia lebih banyak buah, supaya dia lebih tahan penyakit, supaya dia boleh lebih cekap menyerap nutrien-nutrien yang ada dalam tanah ataupun baja-baja yang kita beri, supaya pokok itu pada tingkat akhirnya tanaman akan dapat hidup dengan subur, dengan lebih berprestasi tinggi. Okey, itu yang dimaksudkan dengan plant booster. Jadi kalau ada yang belum lagi berkenalan dengan plant booster, ini dia lebih kurang bentuk plant booster, iaitu cecair warna coklat, baunya kemasam-masaman sedikit. Kalau kita guna bahan-bahan tertentu, dia agak berbau kuat sedikit. Kemudian dia memang masam. Bila masam maknanya dia sedikit acidic. Okey, ini asalnya. Ini bentuk plant booster yang telah jadilah. Ini akhirnya. So hari ini kita akan belajar bagaimana nak buat ini. Nak buat plant booster. Okey. Kemudian bila di akhir nanti saya akan terangkan macam mana nak guna dia pula. Baik. Apa ada dalam plant booster ni? Okey, apa ada dalam plant booster ni? Jadi sebenarnya yang paling utama sekali dalam plant booster ni ialah yang pertama, dia ada hormon semula jadi. Hormon semula jadi yang diperlukan oleh tanaman. Sebab tanaman untuk hidup, dia ada perlukan hormon untuk pembesaran, ada hormon untuk pembungaan, ada hormon untuk pembiakan, hormon untuk perakaran. Itu maksudnya hormon semula. Jadi bila kita buat plant booster ni, semuanya ada dalam plant booster yang kita nak buat ini. Selain daripada itu, yang paling penting juga di dalam plant booster ni ialah dia ada mikrob berfaedah. Mikrob berfaedah. So dua bahan inilah yang paling utama. Selain daripada itu, plant booster juga mengandungi nutrien, mengandungi humic acid, mengandungi vitamin dan juga enzim-enzim lain yang akan turut serta membantu untuk merangsang pertumbuhan tanaman kita. Okey, baiklah. Itu pengenalan berkenaan dengan organic plant booster. Jadi kita buat organic plant booster, nama pun organic plant booster. Pada asalnya sebenarnya kita hanya menggunakan bahan-bahan yang terbuang ataupun bahan-bahan yang terpakai yang ada di sekeliling kita. Okey. Tetapi oleh kerana kalau dah dikomersialkan, setengah-setengahnya kita tak ada, kita kena belilah. Okey. Baik. Sekarang ni saya akan tunjukkan apa dia bahan-bahannya.
bahan-bahan untuk buat plant booster. Okey, yang pertama sekali buah ni buah nenas. Buah nenas. Nenas ni cari yang overripe, yang dah tersangat masak. Tak kira apa jenis pun. Nenas. Yang keduanya labu. Yang kedua labu. Yang ketiga pisang. Tengok, ambil pisang yang reject macam gini. Pisang. Okey. Yang keempatnya kangkung. Kangkung. Kangkung ni kangkung yang kita tanam boleh. Kalau kangkung parit yang menjala di parit itu lebih baik lagi. Okey. Itu dari tanaman. Yang kelima belacan. Belacan. Belacan ni sebenarnya ganti ikan. Kalau ada sumber ikan-ikan busuk ataupun kita siang-siang ikan tu, kepala ikan, insang pun semua kita boleh simpan. Boleh guna itu. Okey, kalau tak ada beli belacan. Okey, seterusnya ialah telur. Telur ayam boleh, telur itik boleh. Tarik yang reject. Dan seterusnya ialah ragi. Okey, ragi tapai. Ragi tapai. Okey, ragi tapai. Kalau tak ada ragi tapai, guna yeast pun boleh. Guna yeast pun boleh. Seterusnya ialah kita boleh, kalau dapat, ialah dedak beras. Dedak beras. Okey. So itulah di antara bahan-bahannya. Yang lain-lain, yang penting satu lagi ialah susu. Susu. Pada hari ini saya akan gunakan susu lembu fresh. Kalau tak ada, boleh beli susu-susu yang asli, yang belum ada perisa lah. Dan akhir sekali, yang paling penting sekali ialah molasses. Molasses, saya nak beritahu, molasses ialah gula kompleks. Okey, molasses ialah gula kompleks. Dia adalah byproduct daripada pembuatan gula. Jadi dia sangat baik. So dalam kebanyakan aktiviti pertanian organik, molasses ni bahan yang sangat penting untuk mengekstrak semua bahan-bahan yang ada ni. Kalau kita nak ekstrak dia, maknanya kita nak keluarkan apa yang ada dalam bahan-bahan ini, gunakan molasses ataupun guna gula kompleks. Okey. So itu dia. Satu lagi, kalau tuan-tuan nak pakai tambah lagi guna EM pun boleh, kalau tak ada pun tak apa. Okey. Kalau air tadi, air bersih, kita tak pakai, kita guna teh ayam contohnya. Kalau guna air teh ayam, wajib guna EM. Kalau tak ada, tidak guna teh ayam, kita tak payah pakai EM pun boleh juga. So itulah di antara bahan-bahan untuk buat plant booster. Sebenarnya tiada kadar tertentu, kadar yang khusus untuk buat plant booster ni. Tapi biasanya kalau kita guna 3 biji, ini pun 3 kilo, telur pun biji, kangkung kilo dan sebagainya itu. Yang penting kalau ada semua bahan-bahan ini lengkap, semua ada. Andai kata satu tak ada, tak apa, boleh jadi juga. Okey? Sebab organic plant booster ni, pembuatan yang kita bincang pada hari ini, ia adalah kombinasi daripada teknologi yang dipraktiskan di 3 buah negara, iaitu Jepun, Korea dan India. So sekarang ni kita gabungkan jadi kita punya teknologi. Senang semua dalam satu. Pada awal-awal pengenalan pertanian organik di negara kita, kita didedahkan dengan pembuatan baja organik, menghasilkan nutrien-nutrien khusus. Contoh untuk keluarkan, untuk buat baja nitrogen organik, kita ambil batang pisang, rendam dalam molasses. Kita nak hasilkan baja K yang mengandungi potassium nitrate, kita gunakan pisang, ataupun boleh juga guna abu tandan sawit, contoh macam itu. Kemudian kita nak dapatkan unsur P, fosforus, kita gunakan tulang-tulang yang direndam dalam cuka. Tapi hari ini kita nak gunakan
nak buat organic plant booster. Semua ada. Jadi gabungan daripada semua bahan-bahan ini akan terhasillah organic plant booster yang mengandungi mikrob dan juga tadi ialah hormon semula jadi secara organik. Oleh kerana kita gunakan molasses tadi untuk mengekstrak, sudah tentu kita akan terhasil juga enzim-enzim dan juga nutrien-nutrien yang cukup untuk tanaman. Okey. Jadi organic plant booster ini kadang-kadang dia dipanggil juga bioprotection. Bioprotection. Dia juga boleh digunakan untuk mengawal tanaman, mengawal serangga, mengawal kulat dan sebagainya. Dan satu juga kadang juga dipanggil biofertilizer. Baik. Itu dia pengenalan berkenaan dengan organic plant booster. Apa itu plant booster dan bahan-bahannya. Hari ini kita bersiaran di bawah pohon bambu, bawah rimbunan buluh madu di Pusat Pertanian Air Hitam. Walaupun kita bertemu secara maya, insya-Allah kita sebaik mungkin kita cuba dapatkan ilmu ini, semoga dia bermanfaat secara berterusan, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali saya nak sebutkan organic plant booster. Apakah dia organic plant booster? Okey, organic plant booster ni ialah cecair warna coklat, bau kemasam-masaman dan juga sedikit bergas. Ini kalau kita buka dia, ini pada minggu lepas kita botolkan, dia sudah menggelembung, maknanya ni. Dan dia sedikit acidic. Okey. Inilah yang dimaksudkan. Organic plant booster ni macam mana nak guna dia? Saya terus saja kepada guna dia. Okey. Organic plant booster ni gunanya ataupun cara penggunaannya ialah sama ada menggunakan kaedah semburan ataupun yang kedua siraman. Siraman di pangkal pokok ataupun di media tanaman, semburan pada pucuk dan bawah daun waktu pagi. Okey, kita tahu sedia maklum bahawa untuk tanaman tumbuh dengan baik memang dia memerlukan beberapa jenis hormon, iaitu hormon untuk perakaran, hormon untuk pembesaran, hormon untuk pembungaan. Biasanya 3 ini. Okey, lain-lain ada lagi, iaitu hormon untuk pembinaan, untuk dia protect diri dia sebagai antibody. Jadi sebab itu juga dipanggil penguat. Maknanya dia boleh bertindak sebagai antibody kalau ada serangan-serangan patogen daripada luar. Pokok akan lebih tahan dan tidak mudah kena serangan patogen yang menyebabkan penyakit kepada tanaman. So itu yang dimaksudkan dengan organic plant booster. Pada awalnya bahan-bahan yang kita nak buat organic plant booster ni sebenarnya ialah bahan-bahan yang terbuang sahaja. Jadi bila guna bahan terbuang, maknanya kita hanya menggunakan kos yang sedikit dan dia semuanya berada di sekeliling kita. Baiklah, sekarang ni saya akan terus kepada kaedah pembuatannya. Okey, kaedah pembuatan organic plant booster. Jadi yang pertama sekali ialah kita perlu ada satu tong. Jangan sekadar tutup je, dia mesti tutup buat. Sebab lepas ni bila kita tinggal hanya beberapa jam je, dia akan mengeluarkan gas, akan menghasilkan wap. Okey, ini alatan utamanya. Okey, di antaranya. Baiklah, apa yang kita perlu buat di atas bahan-bahan ini? Yang pertama, semua buah-buah ni dan bahan-bahan ini kita cincang halus dan masukkan ke dalam tong tersebut. Ikut pengalaman saya lebih suka kaedah mencincang seberapa halus yang boleh.
ada juga rakan-rakan kita yang dah biasa buat bahan-bahan seperti pisang dan juga labu ini di blender halus. Tapi ikut pengalaman saya, kalau kita blender bahan itu tersebut, nanti di pengakhirnya kita susah kerja. Maksudnya nak menapis, nak menapis bahan tersebut. Jadi yang pertama sekali, contohnya pisang ni, kita ambil pisang ni, contoh ya, pisang ni kita potong dia kecil-kecil. Lebih kecil lebih bagus. Lebih kecil lebih bagus. Ni. Dia punya sisir ataupun tandan dan sebagainya, tak apa, boleh masuk sekali. Yang kedua, labu. Labu ni pun macam gitu juga. Kalau boleh, kita potong halus. Lebih halus, lebih bagus. Sebab bila lebih halus, luas permukaan yang mengenai molasses untuk diekstrak akan menjadi lebih mudah. Kalau kita blender, dia sangat halus, memang bagus. Tetapi kerja-kerja menapis susah. Ni kangkung ya. Kangkung pun kita cincang halus macam ini. So untuk hari ni kita akan buat lebih kurang akan menghasilkan 20 ke 30 liter organic plant booster. Okey, baik. Jadi untuk menghasilkan 30 liter organic plant booster, hari ini kita menggunakan lebih kurang 3 biji nenas, 1 kilo kangkung, 1 biji labu dan juga 3 kilo pisang. Okey, jadi bahan-bahan ini yang telah kita cincang ni, saya masukkan di sini ya. Ni pisang, saya masukkan ke dalam ni. Masukkan ke dalam tong. Tong tu hendaklah dicuci bersih terlebih dahulu sebelum kita gunakan. Jangan ada bekas-bekas racun dan sebagainya. Kemudian ni kangkung. Kangkung ni kita kalau dapat kita lebihkan dia. Lebihkan lebih banyak kangkung. Ini tadi saya pakai 1 kilo, tapi kalau tuan-tuan sampai 3 kilo ke 4 kilo pun lebih bagus. Apa? Tak jadi masalah untuk buat ini. Sebenarnya tiadalah resepi dengan nisbah-nisbah tertentu yang khusus untuk buat organic plant booster ni. Yang penting bahan-bahan ni kalau ada semua, dia menjadi lengkap untuk pembuatan organic plant booster. So itu bahan-bahan yang kita boleh dapat secara di luar sana, yang mana kita pakai lagi, iaitu sisa-sisa tanaman. Lepas tu telur. Telur ni so, ini 8 biji. Telur nak buat macam mana? Ini telur ni selalunya kita pecahkan. Pecah terus masuk dalam ni. Pecah ni. Terus dengan kulit-kulitnya sekali masukkan. Macam ni. Okey. Telur ayam, telur itik boleh. Okey. Semua masuk sekali. Okey. Selepas itu saya masukkan bahan seterusnya ialah belacan. Okey. Belacan ni biar dia dalam plastik. Kita cuba hancurkan gini, sebab kalau kita keluarkan nanti dia melekat dekat tangan. Nanti susah nak hilang bau dia. Okey. Okey, hari ni saya gunakan 4 keping belacan. Okey. Ini pun saya dah, kalau dia lebih banyak lebih bagus sebenarnya. Tapi oleh kerana kita guna belacan ni, dia cepat terurai. Kalau kita guna ikan baja dan sebagainya, sebenarnya kita kena peram dia lebih lama, lebih bagus, sebab dia lambat terurai. Tapi kalau belacan tak apa, dia dah melalui satu proses pemeraman juga semasa buat belacan. Jadi dia mudah terurai. Belacan ni kalau ganti ikan, dia akan menghasilkan FAA, Fish Amino Acid.
fish amino acid di dalamnya mengandungi pelbagai very micro element. Sangat diperlukan oleh tanaman. Dan bahan seterusnya ialah dedak beras. Dedak beras ni makanan untuk mikrob. Kemudian kita bagi lagi molasses sebagai pemangkin ataupun catalyst untuk dia selera makan. Okey. Kita masukkan tu. Ni lebih kurang 1 kilo. Kalau tak ada dedak beras, tuan-tuan boleh juga guna air beras. Air basuhan beras. Dan last sekali kita masukkan susu. Hari ni saya gunakan susu ni jadi tapi yang tidak berperisa. Okey, selalunya saya guna susu lembu asli. Okey. Hari ni saya gunakan 4 kilo susu. Andai kata susu ini susu reject yang telah luput tarikh pun boleh guna. Okey. Lagi bagus. Eloknya gitulah sebab kita kalau boleh nak gunakan bahan-bahan yang dah terbuang. Okay, itu semua bahan-bahan yang telah satu lagi tertinggal, iaitu ragi ni. Okey. Ragi tapai kita sedia maklum, ragi ni juga adalah mengandungi mikrob baik. Ragi tapai ni. Okey. Ada orang tanya ragi tapai ni buat daripada ini, salah satunya ialah daripada tepung beras juga. Dan semua ada bahan di dapur kita, jintan dan sebagainya. Okey. Jadi ragi ni kita hancur-hancurkan dia. Dan yang terakhirnya, jangan lupa ni bahan yang paling penting. Kalau tak ada ini tak jadilah plant booster. Bahan yang digunakan untuk mengekstrak bahan-bahan yang telah kita masukkan ke dalam sini. So ini dia cecair air warna coklat kehitaman. Okey. Molasses. Hari ni saya gunakan dia 4 liter. 4 liter ni sebenarnya dia hampir 5 kilo ya. Dia lebih berat daripada air. Habis. Kemudian yang terakhir sekali kita boleh tambah menggunakan air bersih. Okey. Tapi saya bagi pilihan kepada tuan-tuan sebagainya, air bersih. Hari ni kita guna air bersih, guna air hujan pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan nak lebih banyak organic plant booster tuan-tuan, mengandungi lebih nutrien, air ni tuan-tuan boleh ganti dengan air tai ayam. Maknanya tai ayam jadi masukkan dalam guni, kita rendam terlebih dahulu. Rendam terlebih dahulu lebih kurang seminggu. Kita keluarkan dia punya uncang di ayam. Air dia saja kita ambil. Airnya saja kita ambil. Jadi air itu juga boleh digunakan untuk menambah kita punya jumlah ni. Okey. Jadi kita tambahkan air ni sekira-kira dalam tong pemeraman kita ini still ada ruang udara. Ada ruang udara. Jangan sampai isi penuh. Hampir penuh. 1/3 ataupun 1/4 ada udara di atasnya. Okey. Baik. Selepas itu dah siap semua bahan-bahan campuran ini. Kita boleh juga kalau nak buat kacau sedikit. Supaya dia sekata. Dan kita tutup secara kedap udara. Kedap udara. Kita kalau biarkan selepas 1-2 jam ini pun sudah menggelembung, sudah menghasilkan gas. So begitu peringkat awal pembuatan organic plant booster.
letak tempat teduh, peram selama 10 hari. 10 hingga 14 hari. Guna ayam untuk tambahkan dia. Tuan-tuan perlu masukkan EM. Di dalam organic plant booster tersebut. EM ada dua lah bila kita letak dalam ini. Yang pertama, dia menambah mikrob, menambah jumlah ataupun bilangan mikrob yang ada dalam organic plant booster. Selain daripada itu, dia akan bertindak mengurangkan bau busuk. Bila kita guna air teh ayam, baunya lebih kuat berbanding tidak guna air teh ayam. Okey. Jadi bila kita letakkan mikrob, kemudian tutupnya jangan tutup kedap udara. Tutup biasa saja. Okey. Biarkan 2-3 hari, okey, dah cukup matang. So, begitu aja cara ringkasnya penggunaan organic plant booster. Kita tengok contoh minggu lepas yang telah kita buat di dalam tong ni. Ini ialah untuk hasil pembuatan pada minggu lepas. Ini tak berusik lagi. Macam ini keadaannya. Okey. Apabila kita guna bahannya dengan banyak, dengan cukup, tengok dia hasil ni. Kalau saya kacau. Okey, ini baru 5 hari 4 hari 5 hari. Jadi kalau kita tengok hasilnya, tengok. Okey. So inilah yang kita akan tapis. Kita tapis dan boleh digunakan. Kemudian dah tapis, barulah kita botolkan. Okey. Sekejap lagi saya terangkan sukatan dia berapa banyak. Apabila kita letak tapis dan asingkan seperti ini, barulah kita boleh guna terus. Okey. Tetapi saya nak ingatkan, apabila dibotolkan, kena hati-hati. Sebab hari ni saya isi, dia dah gelembung. Kalau kita buka, dia boleh mengeluarkan gas, boleh meletup. Jadi seeloknya isi biarkan terlebih dahulu, kemudian baru tutup rapat. Ataupun buat lubang kecil seperti lubang jarum, cocok sedikit untuk mengelakkan daripada dia menggelembung. Okey, itu dia punya. Dia nak tanda sebelum saya lebih lanjut lagi. Setelah kita peram tadi, bila kita buka, kita nak tahu dia jadi ke tak jadi. Kita matan ni terhasil ke tidak organik. Yang pertama, tadi memang dia menghasilkan gas. Yang kedua, tiada kedapatan ulat. Okey. Sebab itu penting kedap udara. Kalau buka-buka ada ulat, maknanya tak jadi. Okey, maknanya tak jadi. So buanglah, tak pakai. Gitu. Okey. Lepas tu ini tadi dah tapis, dah guna ni. Macam mana nak guna dia? Nak guna dia sebenarnya untuk semburan, guna kadarnya lah 2 hingga 5 ml. 2 hingga 5 ml untuk 1 liter air. Okey. Kalau untuk siraman, boleh guna 10 ml untuk 1 liter air. Lebih sikit pun tak jadi masalah. Tapi untuk semburan, jangan guna banyak-banyak. Kita khawatir kalau ada pucuk muda, katuk pucuk muda terbakar. Okey. Jadi penggunaan organic plant booster tadi saya sebut sembur. Sembur di mana? Pucuk dan bawah daun waktu pagi. Okey. Pucuk dan bawah daun waktu pagi. Macam kita buat semburan folia. Okey, semasa buat semburan, guna dia sahaja boleh, ataupun boleh digabungkan juga dengan baja folia. Boleh. Okey. Tetapi langsung tidak boleh guna dia campur dengan apa-apa racun. Racun kulat ke, racun serangga ke, campur dengan dia tak boleh. Tetapi kalau berselang semburan tak apa. Semalam sembuh racun serangga dan kulat, besok lusa sembuh ini. Okey. Itu tak jadi masalah. Itu boleh.
Okey. Kalau siram, pekatkan sedikit. Siram di kawasan zon perakaran tanaman, di keliling tanaman. Okey. Okey. Saya nak juga sebutkan juga berkenaan dengan penggunaan ini bagi pengusaha-pengusaha fertigasi, khususnya tanaman cili, anda hanya perlu guna ini 20 hari sekali sudah memadai. 20 hari sekali. Sama ada sebelum tanam, iaitu merawat media. Okey. Ataupun kalau tak sempat, tanam dulu, lepas itu baru sembuh. Kemudian selang semburan yang keduanya ialah 20 hari berikutnya. Semburan yang ketiga ialah 20 hari berikutnya. Okey. Ataupun kalau tuan-tuan tidak mau sembuh ataupun siram di media ni, boleh masuk dalam tangki nutrien. Tangki nutrien yang 600 gallon, anda masukkan 4 liter. 4 liter 4 liter organic plant booster. Okey. Kesan dia apa, tuan-tuan? Kalau masuk dalam organic plant booster, saya nasihatkan kurangkan penggunaan baja. Okey, kalau kebiasaannya tangki nutrien kita 600 gallon, kita guna baja 10 liter A, 10 liter B untuk dapat bacaan lebih kurang 2 hingga 2.2 milisimen. Contoh. Tuan-tuan apabila nak masukkan organic plant booster, tak perlu letak 10 liter A, 10 liter B. Tetapi hanya letak 5 liter A, 5 liter B. Atau kurang daripada itu. Barulah kita masukkan 4 liter organic plant booster dalam tangki tersebut. Campur dengan air baja. Buat waktu petang, biarkan. Esok, tuan-tuan akan sukat kepekatan baja itu akan naik hampir 2 kali ganda daripada kebiasaan. Jadi secara tidak langsung, saya maklumkan penggunaan organic plant booster boleh menjimatkan penggunaan baja. Okey. Kalau tuan-tuan guna baja macam biasa, tapi letak organic plant booster ni sedikit saja. Sedikit saja sudah memadai. Okey. Jadi secara tak langsung, penggunaan organic plant booster ni sama ada dia mengurangkan kos ataupun meninggikan hasil. Untuk bagi tanaman-tanaman buah-buahan, jambu batu, durian dan sebagainya, untuk tanaman yang baru ditanam, bolehlah kita buat siraman ataupun drenching di bahagian zon perakaran tanaman. Lebih kurang 2 bulan sekali. Okey, itu cara penggunaan. Untuk tanaman padi pun biasanya kita hanya buat 2 ke 3 kali semburan sahaja. Ketika padi hampir bunting, kemudian 2 minggu berikutnya sudah memadai. Okey, 2 atau 3 kali sahaja semburannya. Sama juga iaitu semburan waktu pagi. Kenapa waktu pagi? Kerana pada masa itu liang stomata pada bawah daun sedang terbuka katuk. Dia mampu untuk menyerap kandungan yang kita sembuh tadi. Okey. Okey, tadi rakan kita pun tanya ada berapa lama boleh simpan? Berapa lama simpan? Biasanya 6 bulan. 6 bulan. Okey. 6 bulan kadang-kadang kita tengok dia dah tak ada bergas lagi. Jadi kaedahnya dia bukan mati tetapi dia dalam keadaan rehat. Jadi macam mana kita nak aktifkan dia? Masukkan sedikit dedak beras. Kalau tak ada dedak beras tadi, masukkan sedikit air beras. Sikit dia. Kalau botol ni masukkan 1 sudu ke 2 sudu je. Okey. Lepas tu masukkan gula merah sedikit. Kita goncang. Biarkan. Tengok 1 malam ke, kalau dia menghasilkan gas, maknanya dia aktif semula. Dia hidup semula. So boleh guna. Okey. Yang penting simpan di tempat gelap ataupun simpan di tempat teduh. Sama juga dalam tong tu yang telah kita tapis dan sebagainya, kita simpan di tempat gelap ataupun di tempat teduh. Tapi jangan terperanjat, bila kita simpan macam itu, lama kelamaan bila kita buka, permukaan ni akan jadi warna putih.
itu tidak jadi masalah. Itu adalah kulat baik yang akan membantu pertumbuhan tanaman kita. Itulah di antara kaedah pembuatan organik plant booster dan cara penggunaannya. Tuan-tuan jangan risau. Ikut pengalaman saya dan usahawan-usahawan yang telah biasa menggunakan organik plant booster, memang terdapat perbezaan yang nyata kesan daripada penggunaannya. Okey. Kalau ikut grup daripada UPM, dia kata menghasilkan pertambahan hasil 16 hingga 25% hasil tanaman. Okey. Ada satu lagi kita ada sangat boleh reduce hampir 30 hingga 40% penggunaan baja. Okey, yang ketiga kita akan lihat perbezaan pertumbuhan tanaman itu naik ataupun membesar dengan lebih ketara berbanding tidak menggunakan organik plant booster. Kita sedia maklum di luar sana memang banyak booster-booster, ada sebut vitamin siam, ada vitamin indol, ada ini dan sebagainya. Okey, tempat kita bolehlah menggunakannya ataupun membuat sendiri organic plant booster. Contoh di Indonesia dia lebih advance penggunaan ini. Contoh di depan saya ni. Ini berharga RM100. Okey, boleh guna untuk 13 ekar kelapa sawit. Hasil double. Ini pengalaman orang yang dah gunalah. Contoh tempat kita masih lagi dalam bentuk cecair, tapi dia telah jauh ke hadapan. Jadi saya sarankanlah gunakanlah perkongsian ilmu kita pada petang ini untuk manfaat, untuk kita mengeluarkan hasil tanaman kita dengan lebih baik dan lebih maksimum. Merawat benih tebu kalau menggunakan organic plant booster ini, saya terus terang saya nyatakan saya belum ada pengalaman, tetapi memadai dengan kadar seperti untuk kita membuat semburan 5 ml untuk 1 liter air, kita rendamkan semalaman. Lepas tu kita tanam tebu tersebut. Akan kita tanya guna telur itik ke? Boleh. Saya dulu-dulu semasa berkhidmat memang saya gunakan telur itik yang rejectnya. Okey, boleh telur itik, boleh telur burung unta pun boleh kalau nak pakai. Okey. Telur tembelang janganlah. Telur tembelang dah tak ada vitamin. Okay. Untuk rawatan tanah biasanya kita sembuh semasa menanam pun boleh ataupun sebelum menanam bagusnya tanam. Lepas itu biasanya kita buat 2 bulan sekali. Okey, siramkan di pangkal pokok. Kalau untuk fertigasi, tadi macam saya sebut, sebelum tanam kita sembuhkan daripada medianya sebelum menanam. Yang itu kita boleh guna kepekatan yang lebih, macam kita menyiram, okey, iaitu 10 ml hingga 15 ml. Ataupun kalau kita masuk dalam tangki nutrien tadi, maknanya kita dah ada. Kita dah guna organic plant booster dan masukkan dia di dalam media. Media tanaman ini tersebut telah mengandungi mikrob yang baik. Sebab itu usahawan-usahawan tani di bawah bimbingan saya dahulu, setelah menggunakan organic plant booster, mereka tak pernah buang media tanaman. Daripada 2009 sehingga sekarang penggunaan terus menerus. Hanya kita tambah sahaja. Maknanya medium tersebut menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Okey, tapi yang penting jangan diracun. Maknanya jangan disiram dengan klorin atau sebagainya. Akan kita tanya, dia ada tanam markisa, ada peringkat pembuahan, penggunaan dan buah-buahan. Memadai semburan setiap 2 minggu sekali. Okay, boleh sembuh di bahagian pangkal dan juga bahagian. Sebab markisa senang, dia berpara. Jadi kita sembuh dekat bawah, dah tentu kena bawah daun. Okey, sebab kita lalu bawah dulu. Okey, ada pertanyaan untuk rawat media fertigasi dalam polybag berapa ml? Saya kata tadi untuk 1 tong
nisbah penggunaannya ialah 10 hingga 15 ml satu tong. Jadi kalau tuan-tuan guna knapsack sprayer tu 16 liter, gunakanlah 160 ataupun lebih sedikit pun tak apa. Kemudian spraykan di permukaan polybag tersebut hingga basah. Jadi ikutlah berapa banyak habis polybag. Bancuhannya lebih kurang 10 hingga 15 ml untuk 1 liter. Rakan kita satu lagi tanya, selain pada buah-buahan yang telah saya tunjukkan tadi semasa pembuatan, ada tak buah-buah yang lain? Okey, saya suka ingin jelaskan. Buah pisang tadi, buah lain boleh, tapi buah-buah yang manis. Buah-buah yang manis mengandungi, apabila diekstrak, akan menghasilkan potasium K yang tinggi. Macam pisang tadi memang diakui mengandungi ataupun akan menghasilkan potasium, okey, K, kalium yang tinggi. Nenas menghasilkan enzim yang sangat baik. Labu akan menghasilkan ulat-ulat baik. Yang gitu. Kangkung menghasilkan trace elemen yang tinggi. Susu menghasilkan kumpulan actinomycetes dan lain-lain. Jadi yang saya guna tadi semua ada kelebihan tertentu yang terbaik kat sini. Okey. Kalau nak tukar buah, nak tambah lagi buah betik, boleh. Buah-buah duku langsat yang dah masak ranum, yang manis-manis, boleh. Untuk tambahan, tak kisah. Untuk dia saja pun boleh. Okey. Jadi di Makan Organik Plant Booster yang kita belajar, yang kita kongsikan pada hari ini adalah kombinasi 3 teknologi daripada Jepun, Korea dan India. Okey. Pada asalnya pendedahan amalan teknologi pertanian organik, benda-benda ini semua dia buat satu persatu. Okey, contoh nak buat baja untuk menghasilkan baja K, kita rendam pisang. Untuk menghasilkan baja N organik, gunakan batang pisang. Guna batang pisang. Untuk menghasilkan P, okey, kita rendamkan tulang lembu ke tulang ayam ke di dalam cuka. Macam itu. Untuk mendapatkan kalsium menggunakan kulit-kulit kerang, kulit-kulit telur dan sebagainya, kita peram dalam cuka. Cara nak mengekstraknya. Tapi hari ini kita combine semua sekali. Dalam susu pun ada kalsium. Jadi insya-Allah lah secara puratanya Organic Plant Booster ni mengandungi semua nutrien. Kemudian ada hormon semula jadi, ada mikrobaik. Jadilah dia sebagai penggalak, penguat dan juga perangsang tanaman. Okey. Secara ringkasnya saya buat rumusan juga, pembuatan Organic Plant Booster ni tidaklah menggunakan kos yang mahal. Contoh, kalau hari ini kita nak menghasilkan 30 liter Organic Plant Booster, ini kalau beli lebih kurang RM100. Bahan-bahannya lebih kurang RM100. Tapi kita dapat 30 liter. Kalau 30 liter, kalau tuan berniaga, okey, harga biasa sekarang ni setengah liter RM15. Jadi kalau 30 liter, maknanya 30 kali 30. Jadi maknanya RM900. Jadi modal RM100, dapat RM900. Okey kan? Pertanian adalah perniagaan. Jadi kalau buat beli macam gitu. Kalau buat, kita hanya keluar lebih kurang RM100. Jadi berganda-ganda sebenarnya. Okey, itu satu perniagaan yang baik. Ada apa-apa masalah berkenaan dengan tanaman ataupun berkenaan dengan pembuatan Organic Plant Booster, selepas ini boleh juga berhubung terus dengan saya pun tak apa. Saya Haji Ahmad, okey. Menggunakan nombor 016 770 8143. 016 770 8143. Juga merupakan kesimpulan daripada saya, cubalah manfaatkan
ilmu yang kita kongsikan pada hari ini. Semoga kita dapat meningkatkan hasil tanaman untuk negara kita. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.